Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wal mursalin wa ilhamil malaikati al-muqarrabin. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billah. Yang dikasihi Tuan Imam, yang kuasa surau, bagi tuan-tuan surau, ibu, bapa-bapa, para guru, para muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, dengan izin dan rahmat Allah, pada malam ini sekali lagi kita dapat sama-sama dipertemukan dalam pengajian kitab kita, yaitu kitab Penawar Bagi Hati. Dan mungkin malam ini merupakan malam yang terakhir ya kita membaca kitab ini, kerana dah masuk kepada tajuk yang terakhir, yang ini bab yang ke-10 daripada 10 sifat yang disebutkan sifat-sifat mahmudah, jadi sifat yang terpuji. Jadi mudah-mudahan apa yang kita harapkan kita hadir pada malam ini dapat sama-sama yang mengambil pengajaran dan apa yang kita nak sama-sama baca dalam kitab kita ini, kerana di antara perkara-perkara yang menyebabkan ya seseorang ataupun diri kita ini baik atau buruk itu dia bergantung kepada hati kita lah. Sebab itu bila mana Nabi kita Muhammad SAW mengatakan inna fil jasadi idza marwah, sesungguhnya di dalam tubuh badan Adam ini ada segumpal darah ya. Apabila ia baik, kata Nabi, maka baiklah keseluruhan, tapi apabila jahat, maka jahatlah keseluruhan. Maka nak jadikan kita ni baik ya, orang yang baik-baik maknanya baik di sisi Allah ya, ataupun orang yang jahat maknanya perbuatan yang menyebabkan dan datangnya murka Allah, maka puncanya tidak ada lain, kata Nabi, ada ketahuilah qalbu, ini hati kamu. Sebab itulah hati ini perlu diisi dengan iman ya. Perlulah kita isikan di antara sifat-sifat mahmudah itu. Maka di antara sifat yang terakhir yang perlu, yang wajib kita kena isikan dalam hati kita, yang merupakan kelakuan hati dalam bab yang pada menyatakan ingat akan mati. Jadi bab ini dah kita bincang dalam pengajian kita yang lalu. InsyaAllah sambungan pada malam ini, yani, dan ketahui olehmu ya, muka surat-surat 43 dalam kitab ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketahui olehmu, kata tuan kitab kita ini, bahwasanya mati itu huru-hara yang sangat besar, dan ada pada menyebutnya manfaat yang maha besar, kerana bahwasanya melihatkan ia ya, yakni mati itu daripada dunia dan merindukan ia kepada akhirat, dan bermula sebab bagi lalai daripada mati ya. Sebab seseorang itu jadi lalai, maknanya tidak ingat kepada mati itu, ialah disebabkan panjang angan-angan ya. Dan sebabnya kenapa panjang angan-angan? Kerana kasih ia akannya dan jahil, yakni bodoh dalam arti kata dia tidak tahu hukum halal dan haram. Jadi itulah di antara apa yang nak diberitahu oleh tuan kita ini, bahawasanya bila sebut tentang kematian itu cuma kematian Allah yang merupakan huru-hara yang sangat besar ya. Kerana apa? Kerana mahu ataupun tidak, kematian itu senantiasa mengiringi kita ya, sentiasa mengekori kita. Cuma kita tidak tahu masanya, sama ada cepat atau lambat antara kita yang hadir pada malam ini. Tetapi kalau kita lihat
Berapa ramai dah di kalangan keluarga kita, teman, kawan, jiran, ya, dan mungkin juga ahli jemaah kita yang dah pergi, yang dah meninggalkan kita buat selama-lamanya. Sebab itulah di antara perkara yang boleh menjadikan diri kita ini orang yang cerdik, orang yang baik, orang yang sentiasa mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka perlunya hati itu diisikan dengan sifat, yakni ingat akan kematian. Ya, kenapa kita disuruh supaya ingat kepada mati ni? Kerana mati itu merupakan huru-hara yang sangat besar. Maksud huru-hara yang sangat besar ni apa ni mata-mata Allah? Ialah sesuatu yang membimbangkan dan menakutkan. Ini bila sebut huru-hara ni macam gitulah. Kalau keadaan keluarga yang huru-hara macam mana, keadaan tidak tenang, ya, kalau negara huru-hara macam mana, keadaan yang kita tidak tenteram, ya. Begitulah kematian. Bila kita merasakan kematian ini merupakan di antara huru-hara yang sangat besar. Ketika bila? Ketika diambang sakaratul maut. Pada waktu itu, ketika seseorang itu diambang sakaratul maut, maka bagi orang-orang yang tidak ingat kepada mati ini, dia akan, ya, digambarkan dan dilihatkan ketika dia diambang sakaratul maut, bagaimana keadaannya, bagaimanakah, ya, pada waktu itu dirinya sebelum dia diambil oleh Allah nyawanya. Ya, sebab disebutkan dalam sebuah dalam Al-Quran sendiri, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita, ya, di antara yang disebutkan yang makna maksud dalam surah Al-An'am ayat yang ke-93, di mana mati Allah, sila jemaah yang dalam hati, ya, alangkah dahsyatnya, kata Allah, sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakarat maut. Jadi bagi orang-orang yang zalim ni, maknanya orang-orang yang hidupnya ini, ya, maknanya dia tidak mematuhi dan mentaati perintah Allah, dengan waktu yang sama, ya, dia melakukan kezaliman pada dirinya. Maknanya mata melihat benda yang Allah murka, tangan melakukan perkara yang Allah murka, dan seluruh panca indera kita ni buat perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Pada kita menzalimi pada diri kita. Bagi orang yang zalim, pada waktu ketika mana dia diambang sakaratul maut, inilah yang dikatakan huru-hara yang sangat besar. Ya, kenapa? Kerana disebutkan ketika itu dia berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata. Jadi malaikat dia pukul orang yang waktu hidup ni, yang zalim, yang sombong, yang angkuh, yang tidak ada masa untuk Allah Ta'ala. Ya, hingga kan disebutkan, keluarlah nyawamu, di hari ini kamu dibalas dengan seksaan yang sangat menghinakan, kerana kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan kerana kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Ini Allah rakamkan, Allah beritahu. Ya, maknanya bagi orang yang waktu hidup ini dia mendapat azab yang amat dahsyat dengan huru-hara yang amat dahsyat ini, ialah orang yang bagaimana? Kerana kata Allah, kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Waktu kamu hidup bukan main hebat lagi kamu mempertahankan kalimah Allah, kan? Oh, bukan main lagi. Kamulah orang yang hebat, kamulah orang yang, ya, nak juara, ya, yang mengatakan kamu nak pertahankan kalimah Allah, tapi waktu yang sama kamu tidak menunaikan hak Allah Ta'ala. Ya, kadang-kadang kita pelik, bukan main lagi hebat, kita kena pertahankan kalimah Allah. Betul, itu sudah semestinya. Tapi waktu yang sama, orang yang bercakap pakai seluar pendek, habis macam mana? Orang yang bercakap tidak solat. Ni kita tak lama lagi nak sambut Maulid Rasul. Kita boleh lihat betapa hebatnya, betapa gembiranya kita nak sambut Maulid Nabi. Kita adakan perarakan misalnya, alhamdulillah. Tapi waktu yang sama, apa yang Nabi tinggalkan, apa yang Nabi syariatkan, yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, ya, kita abaikan. Malah kita tak ikut sunnah Nabi. Berapa ramai orang yang perarakan sambut Maulid Nabi yang tak solat misalnya. Berapa ramai orang yang sambut Maulid Rasul, waktu yang sama aurat terdedah misalnya. Sebab itu sudah, kalau kita nak lihat, ya, Abu
orang yang mula-mula buat majlis Maulid Rasul, ya, dan orang yang sambut kelahiran Nabi yang merupakan satu majlis yang besar, ya, hingga dikorbankan 100 ekor unta, ya, kemudian dibebaskan hambanya apabila hambanya itu mengatakan lahirnya anak saudaranya Muhammad. Apakah kita nak sambut seperti mana Abu Jahal? Nah, inilah yang Allah Ta'ala beritahu kepada kita bagi orang yang zalim. Kamu, kata Allah, dibalas dengan seksaan yang sangat menghinakan. Kerana kamu waktu hidup sekarang ni, kamu bukan main lagi bercakap, nak mengatakan, nak mempertahankan aku, kata Allah. Tapi waktu yang sama kamu menghina, kamu mempermainkan, kamu memperolok-olokkan, kamu mengenepikan, dan kamu tak ikut apa yang aku perintah. Maka kamu sombong, kata Allah. Jadi ini di antara satu peringatan. Kita lihat surah Al-An'am ayat 93 ni jelas. Inilah keadaan yang disebutkan huru hara bagi orang-orang yang waktu hidupnya ini, ya, tidak menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada padanya menyebut manfaat yang maha besar, kerana bahawasanya meliarkan ia daripada dunia dan merindukan ia kepada akhirat. Apabila kita ingat kepada mati ni, apa di antara faedah yang kita dapat? Ya, apa faedahnya? Apa kelebihannya? Menyebabkan hati kita ini tidak menjadikan dunia ni sebagai matlamat. Mana tidak liar kepada dunia, meliarkan ia daripada dunia, maknanya tidak menjadikan dunia ini, ya, hingga mengakibatkan kita lupa Allah Ta'ala. Senantiasa dia menjadikan dunia ini sebagai apa? Bukan sebagai matlamat, tetapi sebagai alat untuk menuju ataupun untuk dia menyampaikan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tujuan ingat kepada mati. Sebab itu orang bila ingat kepada mati ini, dia tidak menjadikan dunia ini hingga mengakibatkan dia jadi manusia yang tamak, seperti yang dirakamkan oleh Allah dalam surah At-Takatsur, bukan Al-Haqqumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Allah katakan manusia ini berlumba-lumba, bermegah-megah, ya, mencari harta, mencari pangkat, mencari kedudukan, hingga kan Allah menyatakan hatta zurtumul maqabir, hingga mereka masuk kubur. Jadi apa yang dirakamkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, ini memang berlaku. Kadang-kadang berlaku dalam keluarga kita sendiri. Berapa ramai di kalangan keluarga kita adik-beradik bergaduh kerana harta, berlumba-lumba. Ya, berapa ramai di kalangan jiran, teman dan kawan kita, mulanya baik, akhirnya bergaduh. Apabila ada sifat bermegah-megah ini punca kenapa? Bila dia tak ingat kepada mati. Bila tak ingat kepada mati, akhirnya sanggup lihat kawan yang baik, ya, kawan yang dulu sama berniaga, akhirnya kawannya ini dibinasakan dengan cara jalan-jalan yang salah, seperti melakukan sihir, melakukan apa lagi, ya, dalam istilah bahasanya sihir ataupun santau. Ini banyak berlaku dalam masyarakat. Baru-baru ada orang kawan, dia ni kontraktor lah, orang yang mempunyai pangkat yang besar, ya. Dia berniaga. Kemudian dia pun minta, Ustaz tolonglah baca puasa solat hajat, baca yasin di rumah, waktu sejarah. Dan saya lagi pun bagi tahu, saya ni tak tahu lah, Ustaz, ya, bila saya masuk rumah malam anak nak tidur, ya, dan saya pula rasa macam menggelentar je badan. Jadi saya pun cubalah berubat sana berubat sini, macam-macam dah, sampai saya pergi hospital, ya, sampai disuspekkan jantung lah, apalah, sampai urat saya dipotong katanya, sampai macam tu. Tapi mana tidak ada perubahan. Bila dia berubat, saya kata cubalah cari orang yang mana ilmu perubatan Islam, ya, cubalah lihat, mungkin ada di sebalik itu. Bila dilihat, maka ini tanda-tanda bahawa dia ini telah diinaya oleh bukan orang lain, kawan dia sendiri, dengan menggunakan ilmu-ilmu sihir. Jadi jemaah rahmat Allah, ini yang berlaku. Ini punca kenapa? Sebab tak ingat kepada mati. Kan? Jadi orang yang ingat pada mati ini, apa di antara kelebihan tadi? Ia akan meliarkan ia daripada dunia. Maknanya ia akan dapat menjadikan dirinya hingga apapun nikmat dia dapat di dunia ini tidak melalaikan diri dia daripada mengingati Allah. Makin banyak harta dia, makin banyaklah maknanya di hubungan dia dengan Allah, makin kuatlah
bacaan Qurannya, makin kuatlah beramalnya, makin banyaklah sedekahnya, ya. Kerana apa? Kerana dia ingat kepada mati. Dan bermula, kata Tuhan kitab, sebab bagi lalai daripada mati. Apa punca seseorang yang terima bila dia teringat kepada mati? Apa sebab dia? Kerana panjang angan-angan. Bila sebab panjang angan-angan ni, biasanya seseorang itu merasakan kematian itu lambat lagi. Dia panjang angan-angan. Tak apa kan? Lambat lagi, masih muda lagi, tengok sehat lagi. Sebab itu kadang-kadang kita ni bila sambut hari lahir kan, kita gembira sebab apa? Sebab umurnya panjang kan. Dia rasa umurnya panjang lah. Alhamdulillah, umur dah 60 tahun, 70 tahun. Kita pun kadang-kadang buat lagu pula, panjang umurnya, panjang umurnya. Oh, kita puas, alhamdulillah, umur panjang ya. Tetapi sebaliknya semua bukan panjang tu. Silap liriknya tu, ubah sikit. Pendek umurnya kan. Bila rasa umur, sebab apa? Sebab bila umur kita makin meningkat, bukan makin lama kita nak duduk di dunia ni, tak. Makin kita makin dekat nak meninggalkan dunia. Kan? Dia kan begitu keadaannya. Adakah umur makin panjang, umur makin lama? Tak. Makin kita ke depan, makin dekat kita nak tinggalkan dunia. Sebab itu bila mana kita sambut ulang tahun, sambut hari lahir, apa yang perlu kita kena buat? Kenalah kita sujud syukur, kenalah kita beristighfar, kenalah banyak bertaubat, kenalah banyak kita beramal. Sebab itu bila Nabi kata khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, sebaik-baik manusia ni kata Nabi ialah manusia bagaimana bila diberikan nikmat umur. Makin bertambah umurnya, makin banyak amalnya. Ya, makin bertambah umurnya, makin baik lidahnya, makin baik tangannya, makin baik kakinya, makin baik anggotanya. Baik bagaimana? Baik dalam arti kata tangan buat benda yang Allah perintah, mata melihat apa yang Allah perintah, yang lidah bercakap perkara yang Allah perintah. Maka kalau ini yang kita buat, makin umur meningkat, makin baik. Itulah yang disebut khairun nas, baik-baik manusia. Tapi sebaliknya Nabi ya, wasyarrun nas, kata Nabi, sejahat-jahat manusia. Manusia bagaimana? Man tala umruhu, bila diberikan nikmat umur, dipanjangkan umurnya, ya. Wasyara umruhu, makin buruklah perangainya. Kadang-kadang berlaku dalam masyarakat kita, umur dah 60, kadang-kadang dah 70, sembahyang pun tidak, ya. Kadang-kadang bukan saja tak solat, malah melakukan pula perbuatan yang haram. Yang paling sedih berlaku juga dalam masyarakat kita, umur dah 70 tahun, tapi sebaliknya masih lagi bila bercakap berbohong, kan? Ini yang berlaku. Jadi keadaan ini punca kenapa? Kerana panjang angan-angan. Sebab apa dia panjang angan-angan? Dia merasakan kematian itu lama lagi. Aku tak ada masalah, aku ada doktor pakar, aku ada doktor peribadi. Kalau aku sakit jantung, ada doktor peribadi. Kadang-kadang dia rasakan keadaan itu hingga mengakibatkan dia lupa bahawa kematian itu sebenarnya makin dekat pada dirinya. Ya? Sebab apa? Sebab cinta kepada dunia, kasih akan dunia. Sebab itu cuma bila mana kita meletakkan dunia sebagai matlamat, apa yang dia Allah sebut dalam surah Yasin yang kita baca ni, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Dan kami kata Allah jadikan di hadapan mereka itu dinding. Apa makna dinding di hadapan? Ialah sifat tamak mereka kepada dunia tadi. Tamak pada pangkat, kedudukan, jawatan, menyebabkan dinding hingga mereka tidak nampak jalan-jalan, ya, yang halal. Mereka tidak nampak. Apa yang tidak nampak ialah hati mereka. Walaupun ilmu mereka nampak, tetapi hati mereka tidak nampak. Berapa ramai orang yang ada agama, dia tahu hukum, dia tahu hukum, tetapi masih lagi dia menyalahgunakan kuasa ini, menyalahgunakan amanah. Sebab itu kita lihat kenapa imam ada digambarkan imam, ya, menyalahgunakan
amanah seperti disebut seorang imam ataupun seorang ustaz yang diarahkan mengutip wang zakat tetapi telah menyalahgunakan wang zakat, kan? Amin. Kan berlaku. Hingga digambarkan seorang hakim pula mahkamah syariah yang didedahkan, ingat tak dulu? Hingga didakwa kerana terlibat dengan rasuah. Jadi kita pun kadang-kadang bagi orang yang awam melihat, kenapa orang yang ada agama yang diangkat menjadi hakim ini bukan jalan-jalan, bukan hakim mahkamah sipil syariah. Kenapa terlibat dengan rasuah? Kenapa seorang amil zakat dia menyalahgunakan duit itu hingga menggunakan duit zakat, duit peribadi. Bendahara masjid gunakan duit masjid macam duit dia. Jadi orang-orang yang macam ni yang ada agama, kenapa mereka maknanya melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini puncanya kenapa rumah? Kerana kasih kepada dunia, cinta kepada dunia, yang menyebabkan hati mereka tertutup. Walaupun akal mereka tahu. Sebab tu kalau kita mengaji dalam akidah kan, iman ni ada beberapa tingkatan. Iman taklid, iman ilmu. Orang yang ada agama melakukan perkara-perkara yang Allah murka, punca kenapa? Kerana iman mereka hanya ada pada otak. Maknanya iman mereka hanya ada pada ilmu, mereka tahu. Tetapi iman mereka tidak ada pada ayat, iman yang ada pada ainul yakin, iaitu pada hati mereka. Sebab itu bila iman itu tidak ada pada hati, menyebabkan hati itu tertutup. Sebab apa? Bila cinta di dunia tadi, wa ja'ala min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'ashaynahu fahum la yubsirun. Kami jadikan sifat tamak mereka dinding. Sebab itu kadang-kadang sedih. Adalah sebuah tempat ini amanahkan, pegang. Contoh adalah sekolah misalnya. Sekolah agama, tapi bila dipegang sekolah, diamanahkan pegang sebagai pengurusi sekolah, tapi oleh sebabkan nampak duit, dia rasa sekolah ni macam dia punya. Dia salah gunakan duit sekolah untuk peribadi dia. Ini berlaku. Oh, yang buat ni ustaz, bukan orang lain. Ustaz boleh buat. Kenapa dia berlaku? Sebab tadilah, sebab cinta tadi. Kan? Jadi ini punca kenapa seseorang itu dia menjadi hidupnya jadi panjang angan-angan, sebab kasih akan dunia tadi. Dan Allah sebutkan juga di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding. Apa makna di belakang? Di belakang itulah yang disebutkan azab kubur. Itu dinding hingga mereka tak nampak bahawa alam kubur itu menanti mereka. Bagi orang-orang yang zalim, sudah semestinya lah kubur ini dia akan bercakap kepada Nabi, tidak ada ucapan selamat bagi kamu. Ini kubur ni menunggu. Hingga kan disebut yang dinyatakan bahawa apabila seseorang yang waktu hidup ini mereka hidup dengan penuh dengan kelalaian, penuh dengan cinta dunia hingga lupa Allah, bumi ini sentiasa berdoa kepada Allah, wahai Tuhan, bila kamu nak matikan bulan bulan ini, aku tak sabar dah wahai Tuhan. Tunggulah bila dia masuk ke dalam perutmu, aku dah tak sabar dah untuk maknanya apa? Menghimpitkan diriku supaya dia diazab olehmu apabila engkau telah amanahkan kepadaku, kata bumi. Maknanya ini sifat dalam hati Allah yang diberikan oleh bumi kepada orang-orang yang zalim. Jadi oleh sebab itulah perkara yang kita amat khawatirnya tadi, apabila kasih kepada dunia itu yang menyebabkan seorang itu menyebabkan mereka tidak nampak bahawa alam kubur itu menunggu yang dikatakan azab. Sebab itu diceritakan dalam satu kisah daripada Humaid. Al-Humaid ini diceritakan di zaman sahabat yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika mana sebenarnya diceritakan salah satu rombongan nak pergi ke Mekah. Ketika dalam perjalanan nak pergi ke Mekah ni, meninggal salah seorang daripada ahli jemaah. Bila dia meninggal, lalu dimandikan, dikafankan, kemudian digalilah kubur untuk dikebumikan. Ketika digali kubur itu,
Kubur yang pertama digali, setelah selesai dilihat seekor ular sedang menunggu di liang lahat. Dilihat ada ular. Kemudian digali pula lubang kubur yang kedua. Dah selesai, ya, setelah selesai dilihat ular juga ada di dalam kubur yang kedua. Kemudian digali pula lubang kubur yang ketiga pun sama juga ular. Hingga mengakibatkan ahli jemaah jadi pun dah rasa tak tahu nak buat macam mana ni. Ya, sama ada nak dikebumikan ataupun tidak. Lalu mereka pun bertemu dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lalu mereka berkata, "Ya Amirul Mukminin, apa yang kami nak buat kepada ahli jemaah kami yang meninggal ni? Apakah harus kami buat? Kerana setiap kali lubang kubur yang kami gali, 3 lubang, ular tu 3 lubang tu ada ular. Ya, apa yang kami harus lakukan kepada jenazah ini?" Lalu kata Ibnu Abbas, "Kamu tanam sahajalah. Kerana itulah amalnya. Kerana itulah amalnya. Kamu tanam. Kalau kamu galilah," kata Ibnu Abbas, "lubang kubur, ya, bukan hanya 3 lubang, malah kamu gali seluruh dunia pun, kamu akan dapat ular itu menunggu di alam barzakh." Allah. Kemudian setelah itu tidak ada pilihan, lalu ditanamlah. Masuk aja, ular terus membelit, lalu ditutup kubur yang lahannya itu di kampus tanah. Setelah selesai, lalu ahli jemaah pun, ya, ahli jemaah haji rombongan tadi pun mengambil barang-barang keperluan, ya, ahli jemaah yang meninggal itu untuk dibawa balik ke rumah warisnya. Sampai di rumah waris, kami nak bertanya, apakah amalan suami kamu waktu kamu hidup? Apakah amalan suami kamu waktu dia hidup? Lalu si isteri pun menundukkan kepala. Sebab itu kadang-kadang kita kalau ziarah orang meninggal, apa yang perlu dibuat, tengok muka isterinya dulu. Kalau isteri kita geleng kepala, ada harapan bang, ada sudah, maka gelaplah jemaah, ya. Sebab apa, ya, kadang-kadang isteri dia kenal lah watak suaminya macam mana. Abang ni bukan main lagi di masjid di surau, bukan alim lagi kat rumah, ya, langsung tak pernah ajar pun bukan main, kan? Jadi kadang-kadang memanglah kita nampak, tapi di rumah apakah suami kita memberi nafkah rohani kepada isteri dan anak? Ini benda-benda yang kadang-kadang mungkin kita tak nampak, ya. Isteri kita nampak watak kita macam mana. Sebab itu bila ditanya isterinya, apakah perangai suami kamu waktu hidup? Lalu kata si isteri, suami aku ni waktu hidup jadi berniaga, dijualkan tepung gandum. Tiap kali dijual dengan apa ni, beratnya 1 kilo, ya, tetapi dia ambil sedikit dalam 2-3 gram dia ambil, kemudian, ya, dia mengambil itu untuk keperluan harian sehariannya. Kemudian digantikan berat gandum itu dengan tangkai gandum, maka beratnya jadilah 1 kilo. Itulah amalannya. Maknanya orang bayar duit dengan beli 1 kilo, padahal tepung itu sampai 1 kilo dah diambil sikit, digantikan yang diambil itu dengan apa? Dengan tangkai gandum. Maknanya apa, Mak? Maknanya dia tidak amanah, dia menipu dalam perdagangan. Jadi akibatnya apa? Ular. Itulah dia amalnya yang menipu. Itulah amalnya yang pecah amanah. Itulah amalnya ya, bila kita ingat kepada mati, kita nak tipu, kita nampak kubur ular menunggu. Bila kita mengambil hak orang, tak minta maaf, kita nampak ular menunggu. Bila ingat pada mati, apa yang kita dapat faedah, maka tak beranilah kita nak tipu orang, tak beranilah kita nak apa lagi, nak pecah amanah, tak beranilah kita nak memungkirkan janji dan sebagainya. Inilah di antara kelebihan, ya, yang Allah berikan kepada orang yang Nabi sebut ingat kepada mati. Dan juga di antara punca orang yang panjang angan-angan, yang tidak ingat kepada mati ini selain kasih akan dunia, ialah jahil. Apa makna jahil?
yang disebut oleh Nabi, kun alim atau muta'allim atau mustamir, ya, atau muhibban bi wala taqul khamis aitu hada. Jadilah kamu, kata Nabi, orang yang alim. Kalau tak mampu, jadilah orang yang belajar. Tak mampu juga, jadilah orang yang mendengar. Tak mampu juga, jadilah orang yang ada perasaan suka kepada majlis ilmu. Ya, tapi kata Nabi, jangan kamu jadi orang yang kelima. Siapa dia orang yang kelima? Orang yang tak mau jadi dirinya alim, tak mau belajar, tak mau mendengar, malah tak suka pula dalam majlis-majlis ilmu. Tiap-tiap malam kuliah, kan? Ya, dah tiap malam subuh lagi kuliah, Allah. Ya, pasang pula mic pula di luar, dengar pula, menyumpah-nyumpah. Ya. Inilah yang Nabi sebut orang yang kelima. Siapa dia? Itu adalah orang yang jahil. Nampak? Mana orang jahil ni? Orang yang tidak ada ilmu. Ya, dah tak ada ilmu, belajar pun tak nak, dah tak nak belajar, marah pula bila orang nak bagi tahu, orang nak tunjuk ajar. Ya. Macam isu kalimah Allah misalnya. Bila kita bagi tahu, kadang-kadang marah, seperti disebutkan, kita marah bila mana menyebut isu kalimah Allah tadi, kan? Ada orang pertahankan, jangan mempermainkan, kerana Allah ini hanya hak orang Islam. Kadang-kadang orang cakap, tapi orang bercakap ni dia semua jadi pertahankan. Dengan waktu yang sama pakaian dia tak ikut syariat Islam. Tapi macam mana? Jadi kita ni bila nak bercakap jemaah, iman itu bukan hanya pada lidah dia, tapi lihat pada amal kita. Kan? Kita takut seperti mana yang kita sebut tadi. Bila mana Allah Ta'ala memerintahkan malaikat maut waktu nak ambil nyawa tu dipukul. Kenapa? Kerana Allah kata apa? Kamu waktu hidup dulu kamu sombong, kamu angkuh, ya. Tapi sekarang kamu rasakan azab dan sakitnya ketika nyawa kamu hendak diambil. Hingga kan disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Kita lihat dalam surah Al-Mu'minun. Ya, hingga kan golongan-golongan ini Allah kata apa? Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Demikianlah kata Allah keadaan orang-orang yang zalim, orang-orang yang kufur, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, lalu mereka berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Wahai Tuhan, tangguhkanlah dulu kematianku. Lepas ni aku nak ke masjid, lepas ni aku dah tak berani dah nak permain-mainkan hukum Allah, aku akan taat. Ya, lalu mereka berkata, wahai Tuhan, kembalikanlah aku ke dunia balik. Aku nak buat apa yang dah aku tinggal. Allah kata apa? Sekali-kali tidak, Allah kata. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan sahaja. Allah kata tak, kamu ni, aku tahulah, kata Allah dalam bahasa kita lah, kamu ni main-main aja, kamu ni cakap aja. Dulu waktu kamu hidup, waktu kamu sehat, macam tu juga. Waktu kamu sakit, bukan main lagi kamu sebut Allah, Allah, Allah. Kamu sebut namaku, kata Allah. Waktu kamu sakit, bukan main lagi kamu bercakap, kalau aku sihat nak ke masjid, kalau aku sihat aku takkan berani nak bercakap benda yang haram. Tapi bila mana aku beri kamu nikmat sehat, kamu lupa apa yang aku perintah, kata Allah. Sekarang ni kamu dah di saat kamu nak mati pun kamu cakap sama yang macam mana kamu cakap waktu kamu hidup, waktu kamu diberikan nikmat sehat. Sekarang kamu nak minta macam mana yang kamu ucap? Sekali-kali, kata Allah, tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Nampak tak kan? Dan di hadapan mereka ada dinding sampailah hari mereka dibangkitkan. Inilah keadaan yang Allah ingatkan kepada kita semua. Itu punca seseorang itu panjang angan-angan tadi, ya, sebab mereka tak ingat mati kerana cinta dunia dan yang keduanya jahil. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadi olehmu di dalam dunia seolah-olah engkau orang dagang atau yang lalu di jalan. Nampak? Nabi kata apa?
dunia ini umpama kamu ni sedang bermusafir. Ya, sebab tu ad-dunya maz'aratul akhirah. Dunia ni jalan nak menuju akhirat. Kalau umpama sini jemaah, dunia ni umpama macam inilah. Kita, ya, contohlah berjalan, ada terowong misalnya, hari hujan. Biasanya kalau kita hujan lebat, yang naik motosikal dia akan berhenti. Ya, berhenti di bawah jambatan misalnya kan, nak betul tu. Biasa kalau kita berhenti lama ke kejap. Kejap je kan, hujan berhenti kita jalan. Itulah dunia. Tak ada berhenti daripada maghrib tadi, ya, tiba-tiba 3 tahun baru kita jalan. Ada tak? Tak. Maknanya gambaran dunia begitulah. Kejap je. Kan? Jadi maknanya apa? Maknanya yang disebut oleh Nabi, jadi olehmu di dalam dunia ni seolah-olah engkau orang dagang atau yang lalu di jalan. Nampak macam tu. Kalau kita berhenti kejap aja, berhenti macam orang makan lah, rehat kejap je, lalu kita jalan. Itu maksudnya. Maksudnya apa? Jangan jadikan dunia ni menyebabkan kita jadi lalai. Dan berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, apabila engkau masuk pada waktu petang, maka jangan engkau nanti akan pagi. Dan apabila engkau masuk pada waktu pagi, jangan engkau nanti akan petang. Mana mbak? Maknanya apa? Bila dah masuk pagi, jangan lengah-lengah, jangan tangguh-tangguh. Ya, ini subuh dah masuk, kita tangguh dah silang, tangguh-tangguh kan. Terutamanya ibu-ibu lah ya, ubat kena jaga-jaga lah. Kadang waktu zuhur dah masuk, kita pun tangguh-tangguh, dah datang darah. Maknanya uzur kan. Kita dah tangguh dah tu. Sebab tu kalau boleh, segerakan dalam perkara-perkara yang penting. Jangan lengah-lengah, jangan tangguh-tangguh. Kadang tengok TV, kita tangguh. Tengok cerita apa ni? Yalah, cerita-cerita yang drama dan sebagainya kan. Tak apa, nanti-nantilah. Takut tak sempat. Macam yang Allah sebut tadi kan. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un, ya. Apabila datang kematian seorang daripada mereka, ya Tuhan, tunggu dulu, nanti dulu, kejap, jangan ambil, aku nak sembahyang dulu. Tak boleh dah. Tak boleh dah. Tolonglah, kejap je. Allah, kalau boleh macam tu senang sembahyang. Ini yang kita takut. Sebab itu dalam soal kita nak jaga diri kita tadi. Sebab tu kata Ibnu Umar, apa dia? Apabila datang waktu petang, maka jangan kau tunggu waktu pagi. Apabila datang waktu pagi, jangan kau nanti akan petang. Dan ambil olehmu daripada masa sehat engkau bagi sakit engkau. Nampak? Ya, ambil olehmu daripada masa sehat. Maknanya waktu sehat ni lah kita memperbanyakkan amal. Waktu sehat. Ya. Sembahyang kalau boleh banyak, yang sunat buatlah waktu sehat ni, sebab sehat. Bila dah sakit, sebab itu orang yang istiqamah melaksanakan amal-amal yang soleh waktu sehat memang, bila kita sakit, pahala kita yang kita buat waktu sehat akan dapat pada kita. Ini yang diberikan oleh Allah kepada kita, semua oleh Nabi kita Muhammad SAW. Contohlah, kita waktu sehat istiqamah baca Quran. Kita waktu sehat senantiasa solat duha. Kita waktu sehat qiyamul lail waktu malam. Tiba-tiba kita sakit, melanda di hospital. Nak solat duha dah tak boleh. Nak baca Quran pun dah mulut dah masuk air dah tak boleh. Misalnya sakit kan? Ya, nak bangun malam pun dah tak boleh. Maka pahala yang kita buat istiqamah waktu sehat itu, maka pahala itu akan dapat pada kita walaupun kita tak buat. Sebab apa? Sakit itu yang menjadi pahala. Sebab itulah disebutkan, gunakan nikmat sehat sebelum sakit. Istiqamah kita beramal. Jangan lengah-lengah, jangan tangguh-tangguh. Ini kita waktu sehat je lah kita nak enjoy dan apa sebagainya kan. Tapi berapa ramai. Sebab itu kita melihat nikmat orang yang beribadah ketika sehat dan sakit ni, sebenarnya kita boleh lihat. Waktu bila kita rasa nikmat sehat? Bila sakit. Betul tak? Waktu sehat tak rasa nikmat sehat, seronok aja. Bila sakit baru kita rasa, Allah, kalau aku sehat. Kan? Begitu juga orang yang hidup. Kadang-kadang bila kita hati tak isi dengan iman, dia tak nampak nikmat hidup itu bermakna bagi dia. Waktu bila nampak nikmat hidup ini, berarti bagi dia bila dah masuk kubur. Bila dah mati baru nampak nikmat hidup. Itu yang kata Sayyidina Ali, berapa ramai di kalangan manusia apabila mereka mati, mereka jaga
kubur baru jaga, baru nampak masjid, baru nampak surau, baru nampak hukum Allah, dah masuk kubur. Berapa ramai di kalangan teman, kawan, jiran dan mungkin keluarga kita yang sekarang berada di alam kubur, mereka menangis, mereka merintih, mereka merayu nak kembali ke dunia, dah tak boleh. Jadi kita yang sehat ni senantiasalah kita kena beringat. Dan kemudian lagi disebutkan, dan daripada masa hidup engkau bagi mati engkau. Nampak? Maknanya di sini hendaklah kita senantiasa jaga nikmat hidup sebelum mana kita datangnya kematian. Menceritakan ia oleh Imam Al-Bukhari, dan bahawa setengah daripada yang menolong atas mengingatkan mati itu ialah dengan ziarah akan kubur. Karena sabda Nabi SAW, zurul kubur fa innaha tuzakkirul maut. Ziarah oleh kamu akan kubur kerana bahawasanya memperingat ia akan mati. Nah, ini di antara bagaimana kita nak ingat pada mati, dia ada ziarah kubur. Kan? Kita ziarah. Jangan tunggu ziarah ni waktu nak raya, waktu dah kita setahun sekali baru ziarah kubur. Tak, ada masa bila hati lalai, pergilah kubur, tengok kubur. Sebab itu Sayyidina Uthman ni bila lalu kerana kubur dia menangis. Bila lalu kerana kubur dia menangis, kan? Kenapa dia menangis bila mana dia lalu ke tanah kubur? Kerana apa, Imam? Kerana disitulah yang disebut oleh Nabi SAW, innal qabra awwalu munazilil akhirah. Sesungguhnya alam kubur itu adalah tahap pertama untuk alam akhirat. Kalau di dalam kuburnya itu dia selamat, maka selamatlah seterusnya. Kalau di dalam kuburnya itu azab, maka makin sukarlah seterusnya. Ini kita disuruh supaya banyakkan dia akan ingat mati ziarah kubur. Tapi kita ni kadang-kadang ziarah kubur macam pesta pula. Ya, bawa bekal, bawa makan. Kadang-kadang kan. Jadi di situ mana ada kesan daripada kita. Sebenarnya di antara ziarah kubur ni nak ingat, nak bagi kita sedar. Ini di antara nak jalan dan ingat mati. Selain daripada itu semua, apa lagi? Selain daripada ziarah kubur, di antaranya juga yang boleh ingat daripada kematian ni, kalau kita senantiasa ada di rumah kita kain kafan. Sebab tu ingat tak zaman-zaman dululah, saya ingatlah tok nenek dulu kalau buka almari di rumah tu ada kain apa ni, kain batik yang lepas panjang tu kan. Bila tengok kain tu, dia tanyalah, tok ni kain apa? Nanti kalau mati udah katanya. Nah, jadi elok di rumah agak-agak kita yang ada malam ni tak kain di rumah. Patutnya kalau hadiah hari jadi bagilah banyak tu. Isteri bagi kat suami, suami bagi isteri. Sudah. Ya, bila ada bulan abang ni nak suruh saya mati cepat ke? Kan? Dah bergaduh dah pula. Sebenarnya tidak, memang itu yang sebaiknya. Kita bagi. Kalau ada Pak Lurah di luar kampung, kita bagi kain kapan. Wah, dia berhormat. Sebab apa memang? Bila orang ada kain kapan tu, sekurang-kurang bila dia nak rasuah, dia nak salah guna, dia tengok kain tu kan. Ada ke tidak? Siapa yang ada kat tangan? Kat rumah dia ada kain putih, kain kapan, kain yang yalah, orang yang kata orang kain batik yang lepas panjang tu pun sudah. Tapi ada seorang menteri besar yang sebutlah nama dia. Ini diceritakan oleh yang bawa apa ni, pemandu peribadi dia lah. Dia diceritakan memang bila dia buka kain apa ni, bonek kereta tu, tengok ada satu kain putih. Lalu ditanya, ni kain apa ni? Inilah kain, kain kapan. Apa? Kenapa letak dalam bonek kereta? Ingat, kalau nak rasuah tengok kain kapan tak berani. Kalau nak salah guna kuasa tengok kain kapan, dia akan menyedarkan. Kan? Okeylah, kita baca dulu. Dan kemudian sabda Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tuzahhidu fid dunya wa tuzakkirul akhirah. Adalah kata Nabi dahulu, aku melarang akan kamu daripada menziarahi akan kubur. Maka ziarah oleh kamu akan dia pada masa yang akan datang, kerana bahawasanya dengan ziarah kubur itu menyebabkan
kita kan bahawa dulu ni pada zaman-zaman dululah jahiliyah, maknanya orang dulu kalau ziarah kubur ni dia kadang-kadang pertamalah kalau perempuan ni dia kadang-kadang meronta kan, bila ingat keluarga yang meninggal dia tak boleh nak tahan. Ya, kadang-kadang dia cakap tanah tu dengan tangan dia, ya, dengan kuku dia, ya, kemudian dia peluk nisan ataupun batu nisan tu, ya, kemudian peluk kepala dan sebagainya. Jadi benda-benda yang begitulah yang dilarang. Ya, tetapi apabila kita ziarah kubur dengan tujuan apa dia? Tujuan bila ziarah itu untuk ingat bahawa akan Allah, ingat kepada kematian dekat. Maka bila ini yang kita dapat buat, maka itulah yang disuruh oleh Nabi SAW. Ya, sebab itu bagi orang perempuan yang ibu pada mata Allah kena jaga. Sebab itu ada ulama kata haram, ada kata makruh, kan? Jadi haramnya waktu bila orang perempuan pergi kubur, bila tidak jaga adab-adab ziarah kubur. Antaranya apa dia? Bila dia pergi kubur dia menangis-nangis, meronta-ronta, kan? Ini benda yang dilarang, tak boleh. Kalau macam tu haram dia. Ya. Jadi kalau sekiranya di ziarah kubur dalam keadaan dia beradab, jaga, ya, aurat dia jaga. Sebab itu kalau aurat didekah, ya, sebenarnya ini yang menyebabkan dilarang tadi. Cuma kita tak dengar. Bila kita ziarah kubur, kita disuruh bagi salam kepada ahli kubur. Kenapa? Sebab kerana ahli kubur itu dia tahu siapa yang datang, siapa yang ziarah tersebut, kan? Sebab itu kita bagi salam. Sebab itu ahli kubur ni bila tengok keluarganya datang dalam keadaan tak pakai tudung, dalam keadaan datang meronta, Allah, alangkah sedihnya ahli kubur. Sebab itu Nabi kata apa? Kalau sekiranya si mati ni boleh bangun, boleh bangkit, boleh bagi tahu kepada yang hidup, nescaya mereka akan bagi tahu. Ya, mereka akan kata, wahai keluargaku, janganlah kamu derhaka kepada Allah. Kerana apa? Kerana aku dah merasakan bagaimana azab yang Allah timpakan kepada diri. Nah, jadi oleh sebab itu di mana-mana Allah, yang penting tujuan ziarah kubur tak apa, nak supaya bila ziarah itu, ya, boleh memperingatkan diri kita kepada Allah, boleh maksudnya menyebabkan kita tidak lalai kepada nikmatnya. Supaya eloklah orang-orang yang jahat, orang-orang yang nakal, kita bawa dia pergi kubur. Ya, malam-malam bawa pergi kubur. Supaya apa? Supaya diingat, supaya diingat. Ini di antaranya. Dan ketahui olehmu bahawasanya pendek angan-angan itu kelakuan yang dipuji, kerana adalah ia sebab bagi bersedia bagi orang yang kemudian daripada mati. Dan bahawasanya manusia bersalah-salahan mereka itu pada pendek angan-angan dan panjangnya, setengah mereka itu mencita-cita ia akan panjang umurnya 1000 tahun, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yawaddu ahaduhum law yu'ammar alf sanah. Mencita-cita seseorang daripada mereka itu bahawa dipanjang umurnya 1000 tahun. Ya, jadi di antara yang disebut oleh dalam kitab kita ini, di antara sifat yang dipuji ialah pendek angan-angan. Mana pendek angan-angan ni? Orang yang tidak lalai daripada, ya, mengingati Allah. Maknanya tidak maknanya diingat kepada mati. Kalau orang yang banyak angan-angan ni, dia tidak ingat kepada mati. Itu dia. Biasa orang banyak angan-angan ni sebenarnya orang yang sentiasa bercakap kalaulah aku diberikan tu, aku akan buat ni. Kalau maknanya dia cakap, dia sentiasa menggunakan kalau, kan? Kalaulah Allah panjangkan umur aku lagi, aku nak buat macam tu lah. Kalaulah, kan? Kalau maknanya tanpa ikhtiar, tanpa usaha. Ini orang yang macam orang juga lah, kalau masuk surga nanti seronok, kan? Tapi orang yang sama tidak berusaha ke arah itu, tidak menjaga solat misalnya. Jadi orang yang macam inilah di antara sifat-sifat yang tercela. Dan kemudian seseorang itu senantiasa, kata Allah, mencita-cita agar dipanjang umurnya 1000 tahun. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalbu syekh syabun ala hubbi ithnain tulil 'aishi wal mal. Bermula hati orang tua muda ia atas kasih akan dua perkara. Ya, bermula Nabi kata di dalam diri manusia ni, baik tua atau muda, dia akan kasih dua. Tengok, orang muda pun kita ni, orang tua pun sama juga. Kalau tak percaya, tanya orang yang dah umurnya 60 ke atas. Adakah tak dua benda ni dalam hati dia? Dan orang yang muda,
Pertama, lama hidup. Pada umur dah 60, 70, tapi dalam hati ni kalau boleh nak hidup lama lagi kan. Betul kan? Sebab tu bila dah tua, nak kahwin muda juga kan. Kalau umur sebaya, kadang-kadang ada orang yang macam. Sebab dalam diri kita ni, mak tengok, bila kita menengok umur, semuanya berubah. Betul? Kulit kita pun dah mula kendor dah, mata pun dah mula rambut pun dah mula dah. Tapi yang tak berubah hati tu. Hati tetap muda juga. Kalau boleh hidup tak lama lagi. Aku bila rasa nak lama hidup, aku yang kadang-kadang tak ingat Allah. Kan? Tak ingat bahawa kubur tu menunggu. Lama hidup. Yang kedua, dalam hati orang tua dan muda ni apa dia kena ambil? Yang keduanya harta. Dah tua dah, tapi kalau boleh nak lagi harta. Kan? Kadang-kadang cuma kita ziarah orang sakit. Kita ziarah orang sakit. Sakit dah. Tak boleh bawa ke terlantar. Kita bawa makanan. Kita bawa makanan buat. Kita tanya nak makan dah. Geleng kepala. Kita bawa lagi apa dia? Selain daripada makanan, kita bawa macam-macam dah. Tak nak. Bila kita tunjuk nak duit dah, bila tunjuk duit, tinggal kepala. Betul ke dia? Betul. Tak jadi cuba lah. Bawa makanan macam-macam, tak boleh makan. Sakit kan? Tapi duit nak dah? Nak. Bawa. Letaklah bawa bantal ke. Padahal duit banyak pun tak boleh nak guna juga dia. Tapi nafsu hati tetap nak juga. Kan? Inilah yang disebut dalam hati orang tua dan kedua-duanya ada. Lama hidup, yang keduanya ada. Kan? Dan dikendaki muda di sini sempurna kasih akan keduanya, seperti sempurna kekuatan orang muda pada masa mudanya. Ini yang dimaksudkan muda tu, yang mana tua dan muda tu, maknanya apa dia? Sempurna kasih akan keduanya, yakni lama hidup dan harta tu, seperti sempurna kekuatan orang muda pada masa mudanya. Benar tu lah. Seperti orang yang muda ni kan sehat badan, orang yang tua pun sama juga. Kasih kepada harta, kasih kepada lama hidup tu macam mana? Kekuatannya macam orang muda dulu. Macam itulah hatinya tu. Mana tak berubah. Tua dan muda sama je. Inilah yang disebut di dalam hati manusia. Dan setengah mereka itu, kata Nabi, mereka yang mencita-cita akan setahun. Dan setengah mereka itu, mereka mencita-cita 6 bulan. Setengah mereka mencita-cita sehari semalam. Dia melihat tahap keimanan kita lah. Ada orang kalau boleh nak supaya setahun, ada nak 6 bulan, ada boleh sehari semalam saja. Jadi ini di antara hati seseorang itu kadang-kadang bercita-cita dalam keadaan demikian. Dan diceritakan daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa berkata ia, tiada melangkah akan satu langkah melainkan menyangka oleh aku akan bahawasanya tiada aku perikutkan dia akan langkah yang lain. Dan bahawasanya alamat bagi orang yang mendapat petunjuk bahawa tiada lalai ia daripada mati. Ini alamat orang yang mendapat hidayah. Jadi macam mana tanda kita dapat hidayah? Tiada lalai ia. Maknanya hati kita tidak lalai daripada mati. Maka bersedia ia pada pagi-pagi mati itu dengan taubat dan amal yang baik. Jadi cuma kalau kita sentiasa jaga hubungan dengan Allah, beristighfar, itulah tanda kita ni dapat hidayah. Maka jika hidup ia sampai petang, maka syukur ia akan Allah Ta'ala atasnya, dan taat dan sukacita ia dengan ketiadaan sia-sia hari kemudian. Jadi maknanya apa? Bila kita tadi waktu ketika kita bangun dari tidur pagi, kemudian malam kita nak tidur, kan? Kita sentiasa bersyukur kepada Allah, dan kita berdoa kepada Allah, dan kita berterima kasih kepada Allah. Kenapa? Kerana Allah senantiasa memberi nikmat kepada kita. Dan memulai ia bersedia pada petang hingga pagi-pagi, maka syukur ia atas taatnya pada malam itu, dan sukacita ia dengan tiada kosong malamnya daripada amal yang soleh. Ini tanda kita bersyukur, berterima kasih dengan Allah. Tanda orang yang ingat pada mati ni apa dia? Dengan kita melaksanakan amal. Malam kalau boleh kita bangun, tidak kita kalau boleh baca Quran, sentiasa melaksanakan amal. Jadi pada malam ini juga, ini dia ada tanda kita ingat kepada mati. Orang yang tak ingat mati, dia takkan datang ke surau ke masjid, betul ke tidak?
takkan walau rumah tepi masjid tepi surau pun dia takkan singgah. Takut orang yang ingat pada mati ini sentiasa ziarah kubur, ziarah maknanya sebenarnya daripada ziarah kubur tadi, ziarah rumah Allah. Jadi kita tidak mau jadi orang bila dah mati barulah nak datang masjid, datang surau. Kan? Dah mati baru datang surau, datang masjid. Bukan nak sembahyang kan, nak minta orang sembahyangkan. Alhamdulillah. Ini kadang-kadang berlaku. Demikianlah tiap-tiap pagi dan petang, dan tidak mudah yang demikian itu, melainkan bagi mereka yang kosong hatinya daripada hidup sampai besok, maka mati itu puas baginya dan hidup itu bertambah kebajikannya. Ya, jadi maknanya bagi orang yang beriman, orang yang sentiasa bersedia untuk menghadapi kematian, yang ingat kepada mati, semua mati itu merupakan puas bagi dia, nikmat bagi dia. Ya, hidup ini merupakan nikmat juga bagi dia dengan dia memperbanyakkan amal-amal soleh, amal-amal kebajikan. Inilah kelebihan orang yang ingat kepada mati. Jadi apa yang saya nak sebut pada malam ini, ya, kita kena ingatlah ketika mana kita lahir ke dunia, kita sudah diazankan, betul? Ya, kemudian kita dah diiqamatkan, dan biasanya bila sebut azan dan iqamat ni, dia tak lama lagi, tak lama nak solat kan? Betul tak? Orang bila dah azan, dah qomat, dia dah azan dah tadi dah. Tidak lagi nak qomat kan? Maknanya tak lama dah lepas qomat, maknanya kita sembahyang. Kita dah diazankan, dah diiqamatkan. Maknanya apa? Tak lama kita nak disembahyangkan. Jadi jarak masa tak lama. Fikir-fikirlah sendiri, ya. Jadi hasibu anfusakum wa atuhasabu, kata Sayyidina Umar. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berakhirlah pengajian kitab kita Penawar Bagi Hati. Berapa tahun agak-agaknya daripada surau yang menyewa, berapa tahun ya? Daripada dulu sebelum Zirah, ya. Lama jemaah. Masa dulu kehadiran tak macam ni, ingat lagi kan? Masa tu kan suraunya penumpang di rumah, di rumah. Maka berakhirlah pengajian kitab kita Penawar Bagi Hati. Mudah-mudahan dah habis dah kitab ni. Jadi bila mana kita dah mengaji, kita faham hebat mengaji kita. Ya, apatah lagi bila kita dapat mengamalkan ilmu yang kita belajar daripada kitab ini. Dan mudah-mudahan kitab yang kita belajar ini akan menjadi teman kita, insya-Allah, ketika mana kita berada di alam kubur, dan ia juga akan menjadi saksi di hadapan Allah. Jadi sekali itulah setakat yang dapat kita kongsi bersama. Untuk pengajian kita akan datang, insya-Allah, nanti kita bagi tahulah sama ada kitab Tabiul Ghafilin. Tabiul Ghafilin dah baca belum? Ya, ataupun kitab yang lainnya. Jadi nanti kita akan maklumkan. Jadi sekarang itu mudah-mudahan apa yang dapat kita kongsi bersama, dan saya mohon maaflah masa saya pimpin membaca kitab ini mungkin ada kelemahan, kelalaian daripada kelemahan daripada saya. Jadi biarlah sama-sama kita tangguh dulu, kita berdoa, dan kita doakan juga khusus kepada Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib yang mengarang kitab Penawar Bagi Hati ini. Mudah-mudahan ia senantiasa mendapat ganjaran ketika mana kita membaca kitab-kitab ini, ya. Dan semoga kita doakan rohnya sentiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.